Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton sesi ceramah Sorakiana pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karen Angelina dan saya merupakan pembantu pustakawan di Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Untuk ceramah Sorakiana pada kali ini, kita akan bersama dengan seorang individu yang amat berbakat dan berpengetahuan tentang topik yang bakal dikongsikan pada hari ini. Baiklah, bersama-sama dengan kita Puan Yvonne Natalie Anak Jelani. Beliau merupakan seorang penggiat seni dan usahawan kain burik. Beliau telah mula berjinak-jinak dengan penghasilan kain burik ini sejak 3 tahun yang lepas. Dan beliau juga mengatakan bahawa individu yang memberi pengaruh besar dan tunjuk ajar pada beliau adalah ibunya sendiri. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita menjemput Puan Yvonne untuk mula berkongsi tentang proses pembuatan kain burik. Dipersilakan, Puan. Salam sejahtera, saya Yvonne Natalie Anak Jelani, berasal daripada Sibu, Sarawak. Saya merupakan penggiat seni hasil kraftangan yang dinamakan sebagai kain burik. Saya telah mula berjinak-jinak dengan penghasilan kain burik ini sejak daripada 3 tahun yang lepas. Dan individu yang banyak mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada saya ialah ibu saya sendiri. Kain burik merupakan satu pakaian yang dipakai semasa majlis seperti sambutan hari perayaan ataupun majlis kenduri kahwin. Pakaian ini menjadi trend pakaian semasa disebabkan ia nampak tradisional dan unik serta amat sesuai untuk menyalahkan seri penampilan di dalam sesuatu majlis keramaian. Untuk menghasilkan kain burik, perkara pertama sekali yang perlu saya lakukan adalah membuat pemilihan kain asas di mana pelanggan boleh memilih untuk menggunakan kain biasa ataupun kain jenis baldu. Warna kain pula terpulang kepada cita rasa pelanggan sendiri, sama ada memilih kain berwarna merah ataupun hitam. Untuk menghasilkan kain burik, seterusnya saya perlu memilih saiz siput ataupun burik yang sesuai, termasuk juga bentuk siput yang berkualiti bagi menghasilkan corak atau motif yang cantik serta kemas seperti yang dikehendaki pelanggan. Selain daripada kain burik yang bersaiz panjang, saya juga menghasilkan kain burik pendek untuk golongan muda. Kain burik juga dihasilkan dengan pelbagai fashion seperti baju, skirt dan skirt pendek dan skirt panjang, termasuk juga selendang. Bagi golongan lelaki, saya turut menyediakan baju dan vest. Dalam rakaman ringkas ini, saya akan berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang saya perolehi daripada kegiatan menghasilkan pakaian burik ini sebagai suatu perusahaan di masa lapang saya. Sukacita saya ingin maklumkan bahawa kemungkinan cara pembuatan pakaian burik saya juga ada agak berbeza dengan pendekatan para pengusaha pakaian burik yang lain. Namun cara yang saya akan terangkan nanti adalah sesuai dengan kaedah penghasilan pakaian burik yang saya amalkan selama saya berkecimpung dalam perusahaan ini. Saya juga memohon maaf sekiranya terdapat sebarang penerangan yang tidak kesampaian disebabkan ketidaktepatan bahasa yang saya gunakan. Saya berharap semua penonton akan mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada video dan penerangan saya ini. Anda semua boleh melihat proses penghasilan kain burik.
sini anda semua dapat melihat juga hasil kain burik yang telah saya hasilkan dan contoh cara-cara pemakaian yang boleh dilihat pada model-model ini. Saya menyeru kepada generasi muda yang berminat penghasilan kain burik ini bukan sekadar minat tetapi ia juga boleh menjana pendapatan bagi individu dan keluarga. Selain daripada itu, kita dapat mengekalkan tradisi penghasilan kain burik memandangkan pemakaian kain burik semakin popular di kalangan masyarakat kini. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pustaka Negeri Sarawak yang telah memberi peluang kepada saya berkongsi tentang penghasilan kain burik pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Yvonne atas perkongsian yang sangat lumbat-lumbat itu tadi. Okey, baiklah, kita ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah maksud burik? Burik bermaksud ialah sejenis siput. Kain burik pula merujuk kepada kain yang dihiasi siput. Itu iaitu burik. Ataupun kalau dalam daripada kita orang dekat Sarawak ialah tekuyung. Okey. Okey, baiklah. Kita teruskan pada soalan kedua. Adakah terdapat sebarang perancangan untuk komersialkan kain burik dan mungkin boleh collaborate dengan artis atau model untuk mengetengahkan kain burik ke seluruh dunia? Saya memang ada niat untuk memperkembangkan perusahaan saya membuat pakaian burik, namun saya tidak tahu cara bagaimana saya perlu lakukan untuk mengkomersialkan perusahaan saya serta meningkatkan permintaan hasil kerja burik saya. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang ketiga adalah, pernahkah Puan Yvonne mencipta corak tersendiri dalam penghasilan kain burik? Jika pernah, apakah corak itu? Setakat ini belum pernah. Untuk rekaan yang telah saya hasilkan semua mengikut kehendak pelanggan dan permintaan pelanggan. Okey, seterusnya soalan keempat. Adakah kain burik hanya dipakai sewaktu majlis keramaian atau sambutan perayaan sahaja? Ia juga dapat diguna pakai untuk kepejabat, contohnya dress, skirt dan baju yang formal tetapi simple dan dihiasi dengan sedikit siput ataupun burik.
Maksudnya kalau sesuatu kain kalau dihias dengan burik itu dikira sebagai kain burik. Sebab Asal dia boleh dikatakan fashion kan, untuk contoh kalau macam kain burik ialah kain dia dipakai macam kain yang kami orang Iban ialah ngepan kan, tetapi kalau dia dipakai siput dijahit pada skirt ataupun dress, dia dikira sebagai fashion, baju oh, yang fashion. Dia tak dapat pakai, kita tak dapat kata dia kain burik. Kalau faham. contoh kalau ke pejabat kita tak boleh pakai yang terlalu fancy kan. Tapi kita boleh hiaskan sedikit dengan apa burik yang dijahit pada baju yang simple lah, tetapi formal. Okey, okey. Okey, kita boleh teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey. Soalan seterusnya adalah apakah perbezaan kain biasa dan kain baldu? Untuk kain biasa, kainnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis, tetapi sejuk dan selesa digunakan untuk cuaca yang kita sekarang lah, yang kita berada di Malaysia kan. Dan harganya lebih murah serta serap peluh dan tidak berbulu. Berbeza dengan kain baldu, untuk kain baldu kainnya agak tebal tetapi lembut yang berbulu halus lagi berkilat pada sebelah luar. Daripada segi keselesaan, pemakaiannya tidak banyak beza daripada kain biasa, tetapi untuk sesuatu kain yang dipakai untuk majlis yang tidak berekon ataupun tu, dia mungkin agak panas, tetapi harganya lebih mahal daripada kain biasa. Saya rasa sebab tu lah saya biasa tengok kan sebab saya ada beberapa rakan suka pakai kain burik. Tapi saya tengok dia orang pakai kain burik waktu malam. Ya, Kebanyakan waktu malam. Saya rasa sebab jenis kain dia lah kan ya. yang mengaruhi pilihan bila nak pakai. Ya, sebab kain badu ni kalau untuk macam siang hari, dia kalau kita pergi, okey contoh majlis kahwin kan ke rumah panjang. Kalau dipakai masa tu memang panas, tapi kalau kita buat majlis dekat restoran apa semua kan, kain badu memang cantik, memang nampak elegan lah berbanding dengan kain biasa. Tapi untuk daripada segi keselesaan, untuk cuaca kita dekat sini, kain biasa lagi sesuai lah. Tapi kalau contohnya pelanggan saya selalu bertanya kan, apa beza yang ni? Harga memang ada beza lah, memang berbeza dengan sebab kualiti untuk kain baldu ni dia agak mahal kan. Tapi kalau customer tanya, pelanggan tanya yang mana lebih 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 cantik ataupun lebih selesa, saya memang prefer untuk kain biasa. Tapi untuk sebagai nampak yang elegan apa semua, memang saya prefer untuk kain baldu. Ya, saya setuju jugalah sebab saya pernah tengok kain burik macam mana rupa dia kan. Memang cantik lah. Okay. Okey, soalan ke-6 mungkin ada kaitan dengan soalan nombor 5. Okey, soalannya berbunyi, mengapa mengapa kain baldu dijadikan pilihan untuk menghasilkan kain burik? Kerana warnanya lebih menarik, berkilat dan nampak elegan lah. Kain baldu yang digunakan untuk buat kain burik selain daripada warna hitam dan merah, ada tak kain burik yang macam pakai warna lain? Yang setakat yang saya pernah buat memang saya pakai warna merah dengan hitam. Tetapi ada juga kain badu yang berwarna purple ataupun warna orange. Tapi saya belum pernah cuba buat apa. Tapi untuk kain biasa selain kain merah dengan kain biru, kain hitam saya memang pernah buat untuk berwarna orange, hijau. Yang itulah selain merah dengan hitam. Tapi permintaan pelanggan memang prefer merah dengan hitam. Oh, warna hijau saya belum pernah tengok lagi. Ada, ada. Oh, okey. Unik juga. Tapi permintaannya kurang lah sebab mungkin untuk matching baju dengan kain kalau warna selain hitam dengan merah memang susah sikit lah. Ya, betul.
Betul-betul. Lagipun warna hitam sebabkan burik dia warna putih, jadi dia lebih menyerlah lah. Ya. Corak dia lebih nampak kan. Ya. Okay, seterusnya soalannya adalah where are the shells from? Daripada mana? Yang saya dapatkan untuk saya menjahit tu kan, Ya. daripada supplier yang berada di sekitar Sibu lah. Oh. Memang saya ada apa yang selalu saya daripada saya memulakan sampai sekarang saya memang daripada supplier yang sama. Biasanya dia jual macam mana tu? Dia jual secara bukal ataupun macam mana? Memang kalau dengan saya memang saya harga dia berbeza dengan yang lain lah. Kalau macam pelanggan biasa beli memang harga lain, tapi kalau saya sebab biasa saya beli memang saya tak beli sikit lah, memang saya akan beli borok macam banyak sekali kan, so dia memang bagi saya harga yang lain lah. Okay. Biasanya dia ada jual dalam macam satu bungkus macam tu kan? Saya selalu tengok. Per kg, ya per kg. Oh, per kg. Uh, Alright. Okay, kita teruskan dengan soalan yang ke-8. Apakah jenis shells yang biasa dipilih untuk menghasilkan kain burik? Siput atau shell yang bersaiz S dan bentuk yang sempurna. Sebelum saya memulakan proses jahitan tu, memilih siput itu pun penting juga. Sebab tak semua dalam satu packing tu semua sempurna kan. Memang ada yang cacat, yang sengit, yang tu memang saya kena pilih lah untuk nampak kainnya lagi kemas dan corak dia lagi cantik lah. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Apakah kaedah alternatif untuk menghasilkan kain burik? Untuk menghasilkan kain burik daripada segi jahitan, Mungkin dia mau tahu dari segi jahitan lah, macam tadi Puan ada sebut mungkin cara Puan adalah berbeza dengan cara yang lain untuk menghasilkan kain burik. Jadi saya rasa itulah maksud dia. saya rasa daripada bezanya saya rasa daripada segi jahitan lah, sebab proses-proses untuk menghasilkan kain tu saya rasa sama, sebab diorang pun pernah membuat kelas kan untuk kain burik ni saya rasa. Yang tu lah bila kalau boleh tengok dekat video tutorial saya macam mana saya menghasilkan kain burik. Okay. Baiklah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Pada pendapat Puan Yvonne, adakah kain burik mendapat sambutan yang sama seperti Puan Kumbu di Sarawak? Okey. Puan Kumbu memang antara yang famous lah di Sarawak. Ya, tidak kisah dia daripada kita memang tahu dia daripada kaum Iban, tapi kita sudah biasa tengok yang selain daripada kaum Iban pun ramai yang minat sebab corak dia cantik, lepas tu sama menyerlah seperti kain burik. Jadi apa pendapat Puan tentang ini? Saya rasa tidak, kerana kain burik permintaannya mengikut trend ataupun musim. Tetapi Puak Kumbuk tetap mendapat sambutan tidak kira apa sekalipun musim atau trend. Tetapi kain burik boleh mendapat sambutan jika kain burik ini dipromosikan dengan cara yang betul lah. Saya setuju. Okey, baiklah. Itu adalah set soalan yang kita dapat kumpul setakat ini. Okey, jika anda mempunyai sebarang soalan yang lain yang ingin ditujukan kepada Puan Yvonne mengenai kain burik, anda boleh menghubungi beliau di Facebook page seperti yang dinyatakan di sini. Okey? Okey, baiklah. Terima kasih kepada penceramah kita yang cukup berbakat pada hari ini. Saya berharap agar topik hari ini kita dapat memberi manfaat dan pengetahuan yang baru kepada penonton yang telah menyaksikan ceramah ini pada hari ini. Okey?
Okey, jangan lupa untuk mengikuti perkembangan slot-slot menarik Sarakiana di dalam laman sosial Pustakaan Negeri Sarawak. Semoga kita berjumpa lagi pada ceramah Sarakiana yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.